Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys, macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram, link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. Actually guys, untuk video kali ni, I nak share dengan korang kisah yang berkaitan dengan santau ataupun sihir, yang macam mana korang baca dekat title dekat bawah tu. Sebab 2 hari lepas, I baru tengok satu kisah yang berkaitan dengan benda-benda ni tau. So why not I share dekat korang, sebabnya bagi I at the last, orang-orang yang hantar benda-benda yang syirik ni, diorang ni akan terkena balik balasan yang setimpal atas perbuatan diorang sendiri. So untuk kisah kali ni diceritakan ataupun dialami sendiri oleh Pia berdasarkan kepada pengalaman family dia terkena santau. So I akan beritahu serba sedikit lah pasal background family Pia ni tau. Okay. Umi dengan abah si Pia ni, diorang ni sebenarnya telah berkahwin pada 1998 dan diorang ni pula telah dikurniakan 3 orang anak. And yang sulung of course lah si Pia ni, dan 2 orang lagi adalah adik Pia. Okay. So abah dia ni pula ada seorang adik perempuan bongsu yang diorang panggil Mak Su. Okay. Mak Su si Pia ni pula dengan umi dia sangat-sangat rapat guys. Even diorang ni ipar, tapi diorang punya rapat tu seakan-akan macam diorang ni adik-beradik. So diorang selalulah share masalah, share story apa semua, sampailah satu masa Mak Su dia ni pun telah berkahwin dengan seorang lelaki yang nama dia Azri. Okay. Azri ni pula dia berasal daripada negeri Kelantan. Okay. So bila dah kahwin, Mak Su Pia ingat macam okay, aku dah kahwin and insyaAllah lepas ni aku lebih happy apa semua kan. Tapi sebenarnya tak guys. Lepas kahwin baru Mak Su dia ni tahu yang sebenarnya Azri ni panas baran. Dalam panas baran, kaki pukul, lepas tu malas kerja. Okay. And banyak kali lah Mak Su si Pia ni kena dera dengan suami dia sendiri tau. Okay. So bila Mak Su dia ni kena dera, and diorang juga sebenarnya duduk dekat satu apartment ataupun satu bangunan sama dengan family Pia ni duduk. Okay. So diorang pun terdengar lah yang pasal Mak Su dia ni kena dera dengan laki dia. So sampai pula dekat pengetahuan umi si Pia ni kan. Diorang dah lah rapat. So disebabkan benda tu, selalunya umi si Pia ni akan pertahankan Mak Su dia dekat rumah. Even Mak Su dia time tu kena pukul dengan si Azri ni tau. So sampai satu tahap, ada satu hari ni Mak Su si Pia ni kena pukul dengan helmet. Sedangkan time tu guys, Mak Su dia ni tengah sarat mengandung. Okay. So disebabkan Azri ni minta duit dekat Mak Su dia dan Mak Su dia pula tak bagi. So dia ambil lah barang-barang yang ada dekat sekeliling dia, helmet kan. Dia pergi balingnya dekat Mak Su si Pia ni. Okay. So umi Pia ni nasihat lah Mak Su dia, apa kata minta cerai apa semua kan. Tapi Mak Su dia tak nak, sebabnya Mak Su dia masih sayangkan suami dia lagi. Sampailah tahun 2012, si Pia ni dia telah memasuki alam sekolah menengah, dan umi dia pula time tu dapat kerja sebagai ketua chef dekat satu hotel yang berdekatan pula dengan stesen LRT. So umi dia memang akan ulang-alik pergi kerja naik LRT tu je lah. Dan waktu umi dia pergi kerja pula guys, pukul 6 pagi dan pukul 6 petang. Okay. Start daripada umi dia selalu sangat naik LRT, umi dia ni akan nampak ada satu kelibat wanita yang serba-serbi hitam yang tak nampak langsung muka dia, akan berdiri je dekat laluan pejalan kaki tu tau. Dan waktu dia nampak hanya pukul 6 pagi dan pukul 6 petang. Start daripada itulah umi dia ni daripada seorang yang pemurah, penyayang, baik hati apa semua kan,
bertukar menjadi seorang yang sangat-sangat pemarah. Even dia dengan adik-adik dia ni tak buat salah pun, Umi dia memang akan tetap juga marah diorang tau. Okay. So ada satu hari ni Umi dia mengadu dekat diorang ni yang Umi dia sakit kaki. So diorang pun bawa lah Umi dia pergi hospital untuk check lah kan apa yang patut apa semua. So doktor je bagi tahu yang sebenarnya Umi dia ni letih sebab banyak berjalan. So disebabkan itulah Umi dia selalu sakit kaki. So diorang ni macam pelik tau. Even kalau macam sakit biasa, benda tu akan pulih balik. Tapi Umi dia ni tak pulih-pulih. Dan sampai ada satu hari ni pula, nenek dia yang daripada Kedah ni datang dekat diorang punya rumah. Dan nenek dia pula tergerak hati nak bawa Umi dia ni pergi berubat kampung. So disebabkan itulah Umi dia ni pergi ikut nenek dia pergi berubat kampung dekat Kedah. Dan Pia kata agak berbulan-bulan jugalah Umi dia pergi berubat cara kampung lah. Okay. So si Pia ni lah akan uruskan adik dia yang lagi 2 orang ni, sebabnya diorang bertiga ni masih lagi bersekolah. And korang nak tahu tak, setiap kali Pia call je Umi dia dekat kampung, mesti Umi dia cakap yang sebenarnya dia sihat je apa semua. Sampailah ada satu hari ni diorang balik kampung sebab waktu tu cuti sekolah. So diorang pun nak jemput lah Umi dia dekat kampung. Sampai je dekat kampung, si Pia ni memang sangat-sangat sedih. Sebabnya dia nampak kaki Umi dia besar macam kaki gajah tu tau. Lepas tu dekat pelipat kulit dia orang panggil, pelipat kulit tu ada macam cecair. Dan cecair tu guys, kalau dia pecah je memang akan bau macam bangkai. So Umi dia pun bagi tahulah dekat diorang ni yang sebenarnya Umi dia ni terkena santau yang dihantar oleh seseorang. Okay. So disebabkan Umi dia ni terkena benda tu, and benda tu juga terpias juga dekat si Pia ni. Dan Pia ni memang akan selalu sangat nampak benda-benda yang makhluk halus ni dekat dalam bilik Umi dia. So sampailah satu malam ni, ada seorang ustaz yang bernama Ustaz Nas dengan isteri dia datang untuk merawat Umi si Pia ni tau. So waktu je ustaz tu nak melangkah je masuk dekat dalam rumah nenek dia, ustaz tu kata rumah tu sangat-sangat panas. Even time tu guys tengah hujan, tapi ustaz tu kata rumah tu macam bahang. So mulalah sesi rawatan ustaz tu dan dibantu juga oleh isteri dia untuk rawat Umi Pia ni. Okay, waktu tengah merawat tu, isteri ustaz tu dia pegang ibu jari kaki Umi dia tahu. Dan time tu juga guys, korang nak tahu tak, Umi dia menjerit sambil bercakap dalam bahasa Thailand. Dan korang nak tahu tak, Umi dia juga sebut nama orang yang hantar santau tu, which is Azri. Pak Su dia orang sendiri yang hantar santau tu dekat Umi dia. So guys, ustaz tu juga ada bagi tahu yang santau tu sebenarnya berasal daripada Siam. Dan waktu Umi dia tengah merawat tu, Umi dia ni telah muntah paku, darah dan juga segumpal rambut. Dan selepas habis daripada rawatan tu, Umi si Pia ni dia tetap juga tak sembuh. Macam tu lah, kaki besar, ada cecair yang busuk dekat dia punya kulit apa semua, still juga tak berubah lah. Kiranya rawatan tu still lagi tak sembuh untuk Umi si Pia ni. Dan ada satu hari ni guys, waktu tu si Pia dia nak solat, dan time tu juga si Umi dia ni pergi buang najis dekat depan sejadah dia. So time tu kan dia pelik gila lah tengok Umi dia, sebabnya Umi dia memang susah sangat nak bangun, tapi time tu Umi dia boleh bangun dan buang najis depan dia waktu dia nak solat tu. Dan korang tahu tak, Umi dia boleh cakap macam ni. Sebenarnya I tak reti nak cakap dalam bahasa lorak Kelantan, tapi boleh lah kan, macam ni lah bunyi dia, macam agak-agak macam, mu jangan duk sembahyang depan aku, kalau dok aku kacau mu. Lebih kurang macam tu lah. I tak reti tahu nak cakap bahasa Kelantan ni, kalau salah sorry sangat kan. So waktu je Umi dia cakap macam tu, si Pia ni dia terus macam bersihkan najis tu dan dia teruskanlah solat macam biasa. Okay.
So ada satu malam ni, si Pia ni dia tengah tidur dengan umi dia tau. And time tu waktu umi dia tidur, si Pia ni pula dia tengah bacakan Yasin. Habis dia daripada baca Yasin, si Pia ni dia teruslah nak tidur dekat sebelah umi dia. Okay, time tu guys, waktu je dia baru je nak tidur, dah pejam mata, tiba-tiba umi dia ni pergi tarik rambut dia dekat belakang tau. Dan dia macam pelik lah, dah kenapa kan umi dia tiba-tiba tarik rambut dia. Dan dia buka je mata, si Pia ni dia nampak ada satu makhluk yang semua hitam tengah melekat dekat bumbung tau. Time tu juga dia minta tolong, dia menjerit sekuat hati sampailah Tok Wan dengan nenek dia datang dekat dalam bilik dia orang ni. Dan Tok Wan dia terus baca ayat-ayat pelindung apa semua sampailah makhluk tu dia hilang dekat celah-celah lubang bumbung tu. So esoknya guys, diorang satu family ni yang tak termasuk ibu ataupun umi si Pia ni nak balik lah KL balik sebab diorang time tu dah habis cuti sekolah. So waktu je dia nak balik tu, umi dia sempat lah pesan dekat dia, kata jaga maruah diri, jaga adik-adik, kalau ada apa-apa dahulukan adik-adik apa semua tau. So time tu si Pia ni dia rasa macam sedih tau, sebab dia rasa macam itu adalah amanat terakhir daripada umi dia. So guys, korang nak tahu tak, even si Pia ni dia pergi sekolah, dia still juga nampak kelibat-kelibat hitam tu yang sama macam mana dia nampak dekat kampung dia. Tu pukul 12.30 malam ni, si Pia ni pun dia teruslah tidur sebab esok tu diorang nak sekolah tau. So dia tidurlah dengan adik bongsu dia sebab adik dia yang nombor 2 tu tidur dekat bilik yang lain. Okay, so waktu je Pia ni tengah tidur guys, dia bermimpi umi dia berpakaian serba putih, hanya senyum je kat dia. Dan umi dia pun ajak sekali si Pia ni ikut. So waktu je si Pia ni dia mimpi benda tu, tiba-tiba dia terbangun sebab dia dapat satu panggilan daripada pak andak dia. Dan korang nak tahu tak, waktu si Pia ni bangun, dia rasa macam ada air mata keluar daripada mata dia lah. And dia tak sangka pula time tu dia menangis dalam tidur. So bila dia angkat je call daripada pak andak dia tu, dia baru dapat tahu yang sebenarnya umi dia baru je meninggal dunia dalam 5 minit yang lepas. So waktu tu juga dia macam dah terkaku, macam dah tak tahu nak buat apa. Dia teruslah call ayah dia. Dia call ayah dia sebab time tu ayah dia kena kerja malam. So dia call ayah dia apa semua, dia bagi tahu yang umi dia dah tak ada. And dia teruslah pergi dekat rumah maksu dia. Dia bagilah tahu dekat maksu dia yang umi dia memang dah meninggal dunia. And time tu juga maksu dia ni menangis teresak-esak. Maksu dia macam cakap minta maaf apa semua sebabnya sebelum umi dia balik kampung, maksu dia tengking umi dia sebabnya paksu dia tu, which is Azri tu, dia telah pun fitnah umi si Pia ni tau. So macam Maksudin pun macam terikut lah kata-kata suami dia tu. So dia percayalah apa semua sampailah dia pergi tengking yang umi si Pia ni. Okay, so malam tu juga diorang ni baliklah kampung apa semua nak tengok jenazah buat kali terakhir. Dan esok tu pukul 7 pagi umi dia pun selamatlah untuk dikebumikan oleh orang-orang kampung. Okay, so guys, korang nak tahu tak, si Pia ni pula dia bagi tahu yang lepas dia umi dia meninggal dunia, dia dapat tahu yang paksu dia tu, which is Azri tu, dapat penyakit yang sama sebiji macam mana apa yang umi dia lalui. So guys, nak cakap dekat sini, sebenarnya benda yang Azri tu dapat setimpal dengan apa yang dia buat dekat orang lain tau. And time tu juga maksu dia dengan si Azri ni pun telah bercerai sebabnya si Pia ni waktu maksu dia kena pukul, dia pergi report polis dan finally polis dapatlah tangkap paksu dia dan diorang ni pun telah pun bercerai. Okay, so nak dijadikan pengajaran dekat sini, sebenarnya benda-benda halus ataupun benda-benda mistik ni, apa yang korang buat dekat orang tu, macam tu jugalah apa yang terkena balik dekat diri sendiri. Okay guys, so itu je lah cerita yang dikongsikan oleh Pia berdasarkan kepada pengalaman umi dia yang terkena santau dalam kalangan family dia sendiri. So kita bolehlah bacakan Al-Fatihah dekat umi si Pia ni.
Alright guys, so sampai dekat sinilah video kita untuk kali ni. For those yang belum tekan button like and subscribe dan juga bell notification, korang boleh tekan sekarang supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. So guys, stay tuned on my next video. Bye!